الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpah kurnianya kita bersama-sama dapat sekali lagi Allah bagi kita rezeki untuk bersama-sama menambah ilmu kita, bersama-sama dalam majlis ilmu, mempelajari hadis. Semoga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang kejahatan, dan Allah himpunkan kita semua di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Alhamdulillah kita sihat hari ini. Kita wajib bersyukur kepada Allah Taala walaupun kita tak berapa sihat, kerana itu juga adalah ujian yang mana ia akhirnya insya-Allah akan menyediakan diri kita untuk kita jadi kuat. Untuk kita jadi kuat, jadi kukuh kita punya iman, kekal kita di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Kejap ya sebab okey, minta maaf. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk kepada bab hari ini kita masuk kepada bab kalau kita berhadapan ataupun melihat syaitan ataupun kita rasa takut dengan syaitan ataupun apa-apa saja gangguan yang menakutkan kita. Tapi doa ini lebih khusus kepada syaitan, sebab kalau hadis-hadis yang sebelum ni, dalam bab-bab yang sebelum ini, kita mungkin ditakutkan dengan perkara-perkara lain ataupun kita merasa takut. Tapi dalam beberapa keadaan manusia dia tahu sebenarnya dia takut apa. Kita kalau kita takut dengan kita punya, contoh kita punya kerja tak siap, bos marah contohnya kan, garang pula, jadi kita takut dan kerisauan kita tu kita tahu sebab apa. Ada masa kita memang tahu yang kita takut itu adalah benda-benda yang menyeramkan, contohnya. Mungkin kita dengar cerita, rajin sangat tengok cerita hantu, segala siri cerita hantu kita tengok, lepas tu akhirnya kita makin jadi takut. Sebab kita dah store dalam diri kita ni macam-macam gambaran tentang hantu, macam-macam jenis hantu. Kan? Kalau hantu orang putih tu dia handsome sikit lah, dia pakai coat, Dracula kan, handsome, dia kemas. Hantu orang Melayu paling selekeh sekali. Hantu-hantu yang digambarkan dalam cerita orang Melayu ni paling selekeh sekali. Kan? Penanggalnya, polongnya, pontianaknya, semua pakaian-pakaian tak sudah. Orang kata tak semenggah. Tak tahulah kenapa hantu orang Melayu tak ada yang handsome. Kan, tak ada yang kemas-kemas, tak ada pakai tie ke apa. Gambaran-gambaran hantu Melayu Nusantara ni semua menyeramkan sangat-sangat. Tak ada yang orang kata apa, yang wallahualam kalau hantu Cina tak habis-habis dengan melompat itulah. Jadi gambaran-gambaran hantu ni kita duk store, duk letak dalam kepala kita sehingga kita senang nak rasa takut. Itu sebab sebenarnya anak-anak kita sendiri tak perlu tengok pun, wallahualam, tak perlu tengok, tak perlu bagi sokongan. Saya minta maaf cakap, tak perlu bagi sokongan kepada cerita-cerita seram. Sebab benda ni menakutkan. Kita juga ditegahkan untuk menakut-nakutkan orang. Sebab wallahualam, kalau kita tengok keadaan para sahabat, tak ada sahabat-sahabat dia cerita aku tengok hantu dalam keadaan nak menakutkan kawan-kawan dia. Kalau kita kata itu boleh melatih diri kita untuk menjadi berani. Tapi hakikatnya wallahualam, siapa yang tengok cerita hantu, mungkin siapa-siapa yang belajar dekat sini boleh buat kajian kot.
hasil dan kesan melihat cerita hantu, manusia akan semakin jadi berani ataupun semakin takut. Lepas tu semakin dekat dengan Tuhan ataupun semakin jauh daripada Tuhan. Ya? Mungkin bagi orang-orang yang sudah matang mungkin tak ada masalah, tapi masalahnya tengok cerita hantu dengan anak-anak. Akhirnya anak-anak datang tengok cerita hantu bawa bantal ataupun dia duduk belakang kita. Akhirnya kehidupan anak-anak dia jadi stres. Dia jadi tak berapa okey dalam banyak keadaan. Lalu kat kubur pun takut juga. Saya dulu ingat masa kecil-kecil nak pergi, sebab rumah saya dekat kampung tu, kalau boleh bayangkan, dia dalam 50 meter hingga 70 meter tu kubur satu kampung. Belah-belah kiri. Belah belakang rumah pula lebih kurang dalam 80 meter, dalam 100 meter, 120 meter, 130 meter kubur kampung lain pula. Jadi kiri dan belakang adalah kubur. Ada satu kebun durian, kena lintas kawasan kubur. Waktu subuh, kalau bulan puasa lepas sahur pergi jalan kaki, lalu tepi-tepi batu nisan tu dengan ayah lah. Masa tu kecil-kecil seorang-seorang tak boleh lah nak pergi seorang-seorang. Tapi nak ceritanya dari kecil dilatih untuk begitu. Wallahualam, diharapkan ada keberanian kat situ, sebab benda tu bukan benda yang dibuat macam filem, menggambarkan, menzahirkan jenis-jenis hantu dengan sebab berbagai-bagai nama. Wallahualam. Jadi bukan hantu sebenarnya, syaitan. Kita bercakap tentang syaitan. Jadi ada banyak orang dia tahu sebab apa dia takut. Ada orang dia takut dengan satu perkara yang memang dia tak tahu kenapa. Tak tahu kenapa dia sedih, tidak tahu kenapa dia rasa susah hati, tak tahu kenapa dia rasa tak senang duduk. Jadi kalau keadaan yang macam tadi tu, yang dia tak tahu kenapa tu, boleh baca doa-doa yang Nabi dah ajar dalam bab-bab yang sebelum ni kita baca. Tapi yang ini khusus kepada seseorang yang bila dia rasa dia rasa seram, dia rasa takut dan dia tahu benda tu adalah syaitan ganggu dia, was-was dia. Dan ada kemungkinan mengikut beberapa pendapat ulama, memang ada orang diberi kelebihan ataupun diberi ujian untuk melihat syaitan dan jin, mengikut melihat syaitan dan jin dalam keadaan yang bukan keadaan asal. Bukan keadaan asal. Jadi kita, itu mukadimah sikit-sikit lah. Nanti kita masuk ke bawah tu, ada lagi perbahasan-bahasan yang mungkin kita boleh tengok rujuk beberapa tafsir ayat, insyaAllah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Dan apabila syaitan menghasut, memberi was-was, mengganggu kamu, apabila kamu terganggu dengan syaitan, terganggu dengan was-was, terganggu dengan hasutan-hasutan, terganggu dengan usikan-usikan, bisikan-bisikan syaitan, fasta'iz billah, ucapkanlah, minta pertolonganlah daripada Allah SWT. Yang paling minimum sekali adalah a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh belaka. Maksudnya yang penting konteks yang nak disebut di dalam ayat ini adalah seseorang itu perlu dan wajib untuk dia minta perlindungan daripada Allah SWT dalam keadaan dia diganggu oleh syaitan. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia adalah Allah SWT itu zat yang maha mendengar, maha mengetahui. Kalau kita tengok ada orang yang jenis biasa dengar orang kena tindih lah. Wallahualam, dari segi medical, dari segi ilmu kedoktoran adalah isu berkaitan mengatakan bahawa tentang saraf, wallahualam, tentang diri kita lemah dan letih, ada part, ada bahagian-bahagian yang macam shutdown. Itu elaborasi ataupun explanation daripada mungkin orang-orang yang bercakap bukan dari sudut gangguan, tapi bagi orang-orang yang memahami benda tu dari sudut gangguan, wallahualam, kalau saya silap boleh betulkan. Kalau bagi orang yang memahami dari sudut gangguan, dia senang ayatnya kena tindih. Biasanya orang kata kena tindih. Jadi dalam keadaan orang yang ada pengalaman ini, sebenarnya dia tak boleh nak bercakap pun, nak sebut a'udzubillah pun tak boleh, nak baca bismillah pun tak boleh, apatah lagi nak baca ayat kursi yang akhirnya kita dengar pun
dia meraung ataupun mengerang ataupun dia hanya boleh sebut Allah dalam keadaan kita dengar suara dia macam tak lepas. Tak kisahlah macam mana keadaannya, tapi nak bagi tahu yang penting apa yang kena ada dalam hati. Okey, fasta'idz billah ini pertamanya kita faham bahawa sebut a'udzubillah lah. Dalam konteks kita betul-betul faham yang kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalau kita tak mampu nak menyebut dengan a'udzubillah, dengan apa-apa perkataan kita tak keluar, macam mana kita nak dalam keadaan tu? Macam saya kata tadi, dalam keadaan orang tu ditindih contohnya. Ini term yang kita senang nak faham lah. Nah, bukan saya mengiyakan memang ditindih oleh syaitan, nampak berat dan sebagainya. Saya tidak bermaksud begitu, tetapi saya menggunakan perkataan itu untuk memudahkan kita faham. Dalam keadaan tu mungkin orang tak boleh nak baca a'udzubillah pun. Maka apa yang menepati keadaan itu? Maka dalam hati dia kena faham bahawa aku minta tolong daripada Allah, ya Allah. Jadi bila dia sebut Allah itu maksudnya dia minta tolong daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nur Ain Zakaria ada nak tanya ke? Okey. Okey, tak ada. Lepas tu Allah itu dalam surah Fussilat ayat 36. Dan seterusnya Allah kata pada dalam satu ayat yang lain, Allah kata wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ini surah Al-Isra ayat 45. Apabila kamu membaca Al-Quran, kami akan jadikan di antara kamu dan di antara orang-orang yang tidak beriman, maksudnya termasuk syaitan lah, termasuk syaitan tidak beriman dengan hari akhirat, satu hijab yang membuatkan kamu terpisah. Ada maksud yang terjemahannya mengatakan bahawa terpisah daripada mereka nak dengar seruan atau pengajaran Al-Quran. Tetapi dalil ini digunakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini, mengambil erti dan maksud yang mungkin hampir kepada apa yang boleh difahami daripada ayat ini adalah bila baca Quran, kita dihijab daripada syaitan, dihijab daripada makhluk-makhluk yang tidak beriman dengan hari akhirat dengan satu hijab yang menutup, yang memisahkan. Maka itu di antara madlul ataupun mafhum daripada sebahagian daripada mafhum ayat inilah. Lepas tu Imam Nawawi dia sebut, dia kata fayambaghi ayata'awwadh thumma yaqra' minal qur'ani ma tayassar. Kemudian maka sepatutnya lah untuk dia, seseorang itu berta'awudh, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian membaca Al-Quran ma tayassar. Maksudnya apa yang dia mampu baca. Sebab kita dalam keadaan kita terganggu, rasa takut, kadang-kadang kita biasa baca ayat kursi, tak keluar ayat kursi, yang keluar qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu ahad. Yang keluar masa tu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, baca yang tu juga, tidak ada masalah. Okey, jadi kita baca sahaja ma tayassar. Kita baca sahaja apa yang kita mudah untuk baca pada ketika itu. Itu maksud Imam An-Nawawi rahimahullah. Baca ta'awudz, isti'adzah, minta perlindungan daripada Allah SWT. Thumma yaqra' minal Qur'ani ma tayassar. Kemudian baca daripada Al-Quran apa yang mudah untuk dia baca pada ketika itu. Tidak khusus ayat-ayat mana-mana. Tapi kalau ada ayat-ayat yang diingat pada ketika itu, ayat-ayat yang menceritakan tentang Allah melaknat syaitan, kita minta perlindungan daripada syaitan, contohnya qul huwallahu ahad, itu ayat akidah, mengikatkan diri kita dengan Allah SWT yang maha kuat. Kemudian qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, tak kira lah nak baca ayat-ayat sihir ke yang biasa diguna untuk ruqyah dan sebagainya. Ada ayat-ayat yang menyebut bahawa syaitan itu adalah musuh Allah SWT yang nyata dan sebagainya. Baca ayat-ayat yang berkaitan dengan syaitan supaya dia faham dan dia ingat. Sebab dia dengar dia makhluk Allah SWT, dia ganggu kita berlawan dengan dia. Kita kena ada jihad, mujahadah dengan syaitan supaya dia tak kacau tak kacau kita. Kita sign pencen bagi orang yang kerja, kita sign pencen 58 60, syaitan tak pernah sign pencen. Dia akan buat kerja dia sampai bila-bila, sampai Allah izinkan dia buat kerja sehingga hari kiamat insya-Allah kita berjuang sehingga kita mati, kita kena berjuang melawan syaitan.
Itu ayat-ayat Al-Quran yang banyak lagi ayat-ayat lain, tetapi Imam An-Nawawi bawa mari dua ayat ni untuk kita memahami keadaan yang konteks yang dia nak bawa dalam bab ini. Okey. Dalam satu hadis Imam An-Nawawi rahimahullah dia kata wa rawaina fi sahih Muslim an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fasami'nahu yaqul a'udzu billahi minka ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك 3 مرات. Lepas tu ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فاستأخر 3 مرات ثم أردت أن آخذه والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا تلعب به ولدان أهل المدينة قلت وينبغي أن يؤذن أذان الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم tadi hadis Nabi sampai tal'abu bihi wildanu ahli al-Madinah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Qultu, ini ayat Imam An-Nawawi rahimahullah. Okey. Kita tengok apa jadi dalam hadis ni. Kita berjihad, kita berjuang melawan syaitan. Nabi pun kena kacau dengan syaitan juga. Kalau siapa kata Nabi tak kena ganggu dengan syaitan, itu tidak betul. Nabi kena ganggu dengan syaitan. Nabi kena ganggu teruk daripada kita lagi. Nampak jelas. Kalau ikut cerita Nabi ni, Nabi nampak. Nanti kita pergi kepada satu perbahasan sikit lah, nak cerita tentang boleh nampak ke tak boleh nampak ke kan. Sebab nanti kadang-kadang kita orang bagi tahu kata dia nampak itu nampak ini, kita memperlekehkan dia sehingga dia rasa macam aku ni cakap benda tak betul ke? Okay. Jadi kita nak kena tengok juga emosi orang-orang yang diuji dengan gangguan syaitan dan sebagainya. Maka kita kena tolong mereka seboleh mungkin lah. Tak ramai orang yang mungkin yang boleh. Mungkin tak ramai yang boleh bantu dengan cara yang agak kuat berterusan. Mungkin ada kesibukan, kelemahan-kelemahan. Maka tak kisah. Yang pentingnya Nabi ajar kita. Dia kata, kami meriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Abi Darda radhiyallahu anhu qal, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun untuk bersolat. Dia bangun nak solat. Dia bangun nak solat ni seolah-olah nampak macam dia belum lagi solat. Dia belum lagi solat, tapi bila kita baca hadis nanti kita nampak macam dia dah masuk ke dalam solat. Dan memang ulama-ulama di dalam penafsiran dan mensyarahkan hadis ini mengatakan di antara dalil ini, antara dalil yang kita boleh bergerak, kita boleh menggerakkan tangan kita, menggerakkan anggota kita untuk mencegah kemudaratan, Cuma dalam mazhab Syafi'i ini dia adalah perbahasan-perbahasan yang mana kalau biasa kan kadang-kadang kita nak garu, kadang-kadang macam mana nak garu kat belakang ni, sebenarnya kita gatas kat belakang ni, nak kontrol dia jadi macam 3. Ini perbahasan simple, mudah dalam bab fiqh lah. Kita cubalah sedaya upaya untuk menjaga dan mengikuti apa dalam mazhab Syafi'i itu, tidak bergerak anggota besar sebanyak 3 kali berturut-turut dan sebagainya. Tapi kalau keadaan itu kadang-kadang kita gatal dekat sini, tiba-tiba dalam kita duduk tengah garu tu digatal dekat sebelah lagi. Takkan kita nak letak balik tangan kita dekat sini lepas tu pergi balik dalam keadaan kita memang tak tahan sangat dah. Jadi itu dalam keadaan mudarat, darurat yang agak sangat, maka insya-Allah tidak ada masalah. Tidak ada masalah, istighfar insya-Allah, solat sah insya-Allah. Sebab dia dalam itu pun ada perbahasan. Kalau gatal sikit-sikit nak garu, betapalah, gunalah jari garu kan. Kawal diri untuk tidak bergerak lebih daripada 3 kali macam yang termaktub di dalam fiqh Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi dalam mazhab-mazhab lain tentang pergerakan di dalam solat ini, dia tidak jadi isu besar sangat. Bukanlah tak jadi isu besar, dia ada khilaf lah. Itu sebab kadang-kadang kita tengok orang-orang Arab, orang putih, kadang kalau dia solat, kadang dia tengah panas, dia rasa dia pakai, dia kan dia orang pakai blazer, kadang bila rasa panas sikit,
Dia boleh buka blazer tu berapa kali bergerak, tak tahulah kiri kanan lah. Mana ada orang boleh buka blazer sebelah tangan kan. Jadi dia dua-dua belah tu buka, lepas tu dia siap letak dekat atas sofa, lepas tu dia terus mayang. Jadi pergerakan dalam solat ini agak subjektif lah. Perbahasan fiqahnya banyak, tak apa. Yang penting hadis ini menunjukkan, nanti kita akan tengok Nabi bergerak ke tak dalam solat untuk mengawal ataupun mencegah syaitan daripada buat jahat dekat Nabi SAW. Nabi bangun untuk bersolat dan kami mendengar Rasulullah SAW menyebut, A'udzubillahi minka, aku minta berlindung dengan Allah SWT daripada engkau. A'udzubillahi minka. Kalau kita boleh faham dekat sini, maksudnya bukan satu benda yang Nabi cakap slow. Sebab agak kuat lah kalau ikutnya, agak kuat sebab para sahabat dengar. Sebab Nabi jadi imam ataupun dekat sini dia tak bagi tahu jadi imam ke tak, tapi sahabat dengar. Sahabat dengar maksudnya Nabi cakap, menyebut itu bukan dalam hati lah. Sahabat dengar. Thumma qala al'anuka bila'natillah. Kemudian Nabi kata, aku melaknat engkau dengan laknat Allah. Sebanyak 3 kali. Ingat, kita melaknat syaitan bukan dengan sebab kita melaknat dia. Itu sebab kita, laknat ini satu benda yang memang besar sebenarnya. Kita, kadang-kadang kita, mulut kita kadang laknat. Kita tidak boleh melaknat orang kecuali dengan laknat yang Allah turunkan dengan hak. Melaknat orang dengan hak. Maksudnya kita bukan melaknat dia, adabnya melaknat bukan melaknat dia, tetapi melaknat perbuatan syaitan itu, perbuatan jahat itu. Tapi laknat itu adalah laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi nak melaknat syaitan pun dengan laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Al'anuka bila'natillah. Aku melaknat engkau dengan laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebanyak 3 kali. Wa basata yadahu, dan Nabi mendepakan tangan dia, ka'annahu yatanawalu syai'an, seolah-olah dia nak ambil sesuatu. Macam dia nak ambil sesuatu, arah mana tidak diberitahu. Tangan kiri atau tangan kanan tidak diberitahu dalam hadis ini secara detail. Tetapi nak bagi tahu, kita kata, dia kata satu tangan saja, dia bukan yadaihi. Dia bukan mendepakan dua-dua tangan, tetapi mendepakan satu tangan. Seolah-olah macam kita boleh faham, ka'annahu yatanawalu syai'an, dia letak tangan, dia solat, dia macam ambil, nak pegang, macam nak ambil sesuatu. Belah kanan, belah kiri, wallahu alam. Kalau belah kiri lah. Kalau belah kanan lah. Dalam hadis ini tidak ada ketetapan nak menceritakan bahawa secara jelasnya tangan kanan atau tangan kiri, jauh mana tu wallahu alam. Tapi mendepakan, basata ni mendepakan, dia bukan dekat. Tapi wallahu alam, mungkin dekat, mungkin jauh. Tapi bila kata basata ni, dia mendepakan ataupun meletak, menjauhkan tangan dia dari tubuh dia, macam nak ambil sesuatu. Macam nak mencekak sesuatu, macam nak mengambil sesuatu. Falamma faragha minas salah, apabila dia selesai daripada solat, kami bertanya, ya Rasulullah, sami'naka taqul, kami mendengar engkau menyebut di dalam solat. Maknanya hadis ini hadis dah, Nabi dah solat dah. Nabi dah angkat takbir dah solat dah. Dia dalam solat berlaku perkara ini. Kami mendengar kamu menyebut di dalam solat sesuatu yang kami tidak pernah dengar engkau menyebutnya sebelum ini. Maksudnya kita boleh dah auzubillah di dalam solat ni, dia dalam solat kata auzubillah, boleh, tidak ada masalah sebab dalilnya ada. Itu sebab kita dah belajar dah bila Nabi lalu ayat-ayat yang perlu isti'adzah, Nabi akan isti'adzah. Bila lalu ayat-ayat yang menceritakan tentang kebahagiaan nikmat, Nabi akan minta nikmat. Maka bila berlaku sesuatu aridah ataupun kekangan ataupun tantangan di dalam solat, kita dibenarkan untuk berdoa dan berzikir dengan sesuatu zikir. Dan wa ra'ainaka basatta yadaka, dan kami melihat engkau mendepakan, membuatkan tangan kamu begini-begini. Qala, Nabi pun jawab, inna aduwallah iblis. Dan kami melihat engkau kita kata mendepakan tangan lah. Mendepakan tangan. Dan Nabi menjawab, dia kata, inna aduwallah iblis ja'a bishihabim min nar liyaj'alahu fi wajhi. Sesungguhnya musuh Allah iblis telah datang dengan syihab. Syihab ini satu
Dia macam taik bintang lah, kita kata taik bintang lah, dengan satu benda daripada api, batu daripada api, satu logam daripada api, begitu bisyihab, ataupun satu benda daripada api yang menyala-nyala. Apa yang syaitan nak buat? Syaitan nak letakkan liyaj'alahu fi wajhi. Nabi nampak syaitan ambil benda tu nak letak dekat muka dia. Dan Nabi kata apa? Faqultu a'udzu billahi minka. Aku minta berlindung dengan Allah Taala daripada engkau, sebanyak 3 kali. Thumma qultu, kemudian aku kata al'anuka bila'natillahi tammah. Kemudian tadi sahabat dengar lain, tapi yang ni bila Nabi terangkan, Nabi tambah satu lagi at-tammah. Walaupun dekat dalam setengah riwayat lain mungkin ada ini sebagai tambahan, tapi kalau tengok wallahu alam, saya tak cek lagi riwayat lain, tapi dekat sini ada tambahan at-tammah. Kejap saya tengok kat sini. Ada tambahan tammah juga dalam riwayat yang lain, dalam cetakan yang lain juga. Jadi memang bila Nabi sebut, bila Nabi ajar, Nabi bagi tahu tu ada perkataan tammah. Dalam solat tadi para sahabat tak dengar benda tu. Okey, maksudnya perawi dengar yang tu sahaja. Al-anuka bila'natillah. Tapi bila Nabi ajar, Nabi bacakan balik semula, bila ditanya dia kata aku baca al-anuka bila'natillah tammah. Aku melaknat engkau dengan laknat Allah SWT yang maha sempurna. Tidak ada kurang pun laknat Allah itu ke atas kamu. Fastakhara 3 marrat. Dia berundur. Dia bagi tahu, dia kata syaitan itu berundur. Kalau tengok terjemahan kat sini dia kata syaitan itu berundur. Sekejap. Dia pun mundur sebanyak 3 kali. Kalau ikut kat sini nampak macam bukan Nabi yang mundur, syaitan itu mundur sebanyak 3 kali. Tetapi di dalam lafaz lain dalam Muslim, dalam Bukhari, hadis ini daripada Bukhari, Muslim. Dalam satu lafaz lain dalam Muslim, kalau tak salah saya, dia bukan syaitan itu berundur, falam yata'akhir, falam yastakhir. Dia ada, saya tengok dalam riwayat yang lain, dalam Ad-Durar As-Saniyah, Ad-Durar As-Saniyah, walam yastakhir, falam yastakhir. Dia ada perbezaan kat situ. Maksudnya yang hadis yang kita baca tadi, syaitan mundur. Nabi baca 3 kali syaitan mundur. Tapi dalam satu lagi riwayat dalam Sahih Muslim dia kata falam yastakhir. Maksudnya syaitan tu degil. Kalau tengok syarah kat sini dia kata syaitan itu degil. Lam yata'akhir. Bahkan bila Nabi baca macam tu, dia makin lagi nak melawan. Itu biasa. Itu biasa kalau kita tengok siapa-siapa yang merawat orang, kadang-kadang dia buat degil. Baru ni ada jadi kes dekat sinilah juga. Saya duduk depan dia. Kita kena datang juga seram tu. Jadi tengah-tengah duk baca, tengah-tengah duk dia bermain-main, bergurau-gurau kan. Cakap pergi balik dia gelak kan sebagainya. Lepas tu dia tunjuk kat tangan saya, dia kata, tu, dia kata bulu roma naik, dia kata. Dia tunjuk saya, kata saya pun tak perasan bulu roma saya naik, tapi memang kita ada rasa seram sikit lah. Bila kita rasa seram, bulu roma tu dia akan naik lah sikit. Lepas tu dia tunjuk, dia kata, tu tengok bulu roma naik, dia kata. Lepas tu saya katalah kenapa? Saya takut ke? Lepas tu dia gelak. Dia tak jawab tapi dia gelak. Dia angguk, dia gelak. Dia nak tengok kita takut. Jadi bila berhadapan dengan syaitan, cuba beranikan diri. Cuba tengok mata dia. Kalau yang kuat lah, jangan paksa diri. Kalau rasa tak kuat, pergi ke lain dan baca Al-Quran, solat dan sebagainya. Kalau tak kuat, kalau kuat, boleh bantu orang-orang yang mungkin diganggu, diuji dengan perkara ini. Kuat, minta, lawan dia. Al-anuka bila'natillah. Okay? Lepas tu, hitamah. Dalam riwayat yang kita baca kat kitab ni, fastakhara 3, seolah-olah macam syaitan itu dia berundur. Berundur bila Nabi baca 3 kali. Dalam riwayat satu lagi dalam Muslim, syaitan tidak berundur, bahkan pergi lagi dekat dia. Thumma aradtu an akhudahu. So Nabi jawab, kenapa para sahabat nampak Nabi depurkan tangan tadi tu? Macam nak mengambil sesuatu tu. Kemudian Nabi bagi tahu, Nabi jelaskan kat sini, dia kata kemudian aku nak ambil dia, nak apa? Macam nak ikat dia. Kalau ikut syarah dekat dalam Durar As-Saniyah, dia bagi tahu, dia kata nak ambil dan dalam riwayat-riwayat lain ada syarah-syarah yang lain, nak ambil, macam nak ikat lah.
nak ambil syaitan dan nak ikat. Itu sebab kalau ikut perawat dia ada ambil, kita tak katalah ambil letak dalam botol dan semua tu, dia seolah macam ambil, kita mengikat dan kita menguasai dia. Nabi nak menguasai dia, Nabi nak lawan dia dan nak menang dekat atas syaitan, itulah keadaan dia lah. Summa aradtu an akhudahu, kemudian aku nak ambil dia, aku nak tangkap dia, macam tu. Kalau tengok kat sini dia kata aku ingin mencengkamnya. Maksud mencengkamnya maksudnya kita tangkap lah, kita tangkap, kita ikat, macam itulah lebih kurang. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi teringat kisah Nabi Sulaiman. Dia kata apa? Wallahi, demi Allah, kalaulah tidak kerana doa dan permintaan saudaraku Sulaiman. Saudaraku itu Nabi Sulaiman alaihi salam, sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kerana doa Nabi Sulaiman itu, tidak kerana doa saudaraku Nabi Sulaiman sallallahu alaihi wasallam, la asbaha muthaqan, maka jadilah syaitan ini, bukan kerana doa Nabi Sulaiman, pasti sudah terikat. Pastilah syaitan-syaitan ini sudah diikat, sudah dibelenggu dan dibuat mainan oleh anak-anak, budak-budak penduduk Madinah. Jadi jadi macam toy lah. Jadi macam kalau kita faham, kalau kita tengok ada orang duk bela, mungkin walaupun bela burung sebagainya tak bagus sebenarnya kan, bela monyet dan sebagainya, tapi bukan tak bagus tu kalau kita tak jaga sungguh-sungguh. Mungkin dia dekat dalam rumah kita lebih banyak lagi, kita bagi makanan yang sedap-sedap dan sebagainya kan, tapi itu sebab memelihara binatang ni dia ada hak-hak dia. Memelihara binatang ni dia ada apa orang kata apa, dia ada kebebasan. Mungkin kebebasan itu tidak samalah macam kebebasan di dalam hutan, tetapi kita kena bagi dia kebebasan, kita kena jaga dia, kita kena rawat dia kan, sebab dia ada khilaf lah dalam bab ini. Yang tak bolehnya kalau ikutnya meletakkan dalam sangka seolah dia macam tidak bebas. Ada orang bela monyet, wallahualam, kalau ada siapa dekat sini minta maaf, tapi itulah, bela, bagi dia kebebasan, jaga dia, manjakan dia, insya-Allah tidak ada masalah. Macam kucing, ada pakcik saya bela memerang lagi, memerang dalam rumah, lari sana lari sini, memerang bukit. Maka ada perkara dan nasihat-nasihat para ulama tentang memelihara binatang. Tapi nak cerita kat sini, syaitan itu kalaulah tidak dikerana dengan doa Nabi Sulaiman, maka niscaya syaitan-syaitan itu diikat dan jadi mainan dah dengan dekat untuk budak-budak dekat Madinah. Maksud dia dekat sini apa? Maksud dia dekat sini doa Nabi Sulaiman tu apa? Apa doa Nabi Sulaiman? Rabbighfirli. Cuba tengok dalam satu ayat lain. Apa yang doa Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman pernah doa kepada Allah Ta'ala, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Maka Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku, ampunkanlah aku dan kurniakanlah aku satu kerajaan, satu kekuasaan yang mana tidak diberikan kepada siapa-siapa pun selepas daripada aku. Sesungguhnya engkau yang maha memberi. Sesungguhnya engkau lah yang maha memberi. Apa maksud ini? Apa maksud Nabi Sulaiman minta supaya bagi satu kuasa yang mana tak bagi dah kuasa tu kepada orang lain lepas ni? Nampak macam selfish lah. Tetapi Nabi tahu apa yang dia minta. Dalam bab ini apa Nabi Sulaiman dapat? Dalam ayat itu yang seterusnya, ayat yang seterusnya tu, apa dia? Cerita tentang akhirnya Nabi Sulaiman dapat menguasai syaitan dan iblis, ifrit, haiwan-haiwan. Ada di kalangan mereka jadi penyelam-penyelam di dalam lautan. Ada di kalangan mereka yang menjadi ahli bina, kontraktor, kita panggil kontraktor lah. Maksudnya buruh-buruh binaan yang membuat bangunan dan sebagainya. Maka itu dalam konteks itu. Maknanya dekat sini Nabi sedar bahawa memang Allah dah bagi dekat Nabi Sulaiman tangkap jin, tangkap setan, ikat dan sebagainya. Dan Allah tak bagi benda tu dekat orang lain. Jadi Nabi berjaya ke tak?
Nabi dapat menghindarkan benda tu dengan doa yang Nabi baca, a'udzubillah minka al'anuka bila'natillahi tammah. Ya, Nabi baca, tapi Nabi berjaya dah ikat. Dalam hadis ni Nabi tak ikat pun sebab Nabi sedar bahawa kebolehan dan kelebihan itu Allah dah bagi kepada Nabi Sulaiman, dan memang tak ada dah keupayaan dan kebolehan, kemampuan orang-orang selepas Nabi Sulaiman buat benda-benda tu. Itu sebab saya kata wallahu alam dalam isu tangkap, ikat, letak dalam botol, wallahu alam saya tidak ada boleh nak ulas panjang dalam bab tu, sebab dalam ini pun Nabi dah bagi tahu. Kita boleh faham Nabi dah bagi tahu dah bahawa dia kata kalau tidaklah doa Nabi Sulaiman, maka nescaya syaitan itu dah kena ikat dah. Kena ikat jadi mainan dah untuk budak-budak dekat Madinah. Jadi kita boleh faham benda tu. Dan kita tengok ada beberapa, ada soalan tak? Ada soalan dekat sini? Saya tengok. Syaitan ni takut pada Nabi Sulaiman ke atau sekadar ikut perintah? Dia memang ikut perintah. Okey. Cuba tengok surah apa yang kita baca tadi. Kita baca tafsir sikit. Kita baca tafsir sikit supaya kita faham. Kita baca tafsir sikit supaya kita faham. Nanti saya buka Quran je, kita tengok. Saya tak hafal ayat selepas itu. Saya boleh buka cerita Nabi Sulaiman tu, ayat itu. Surah apa tadi? Saya tunjuk tadi kejap. Surah Sad ayat 35. Surah Sad ayat 35. Kita tengok sikit kat sini biar kita belajar betul-betul, kita faham hadis ini bukan hanya sekadar letak kat situ lepas tu kita kita kena faham. Okey, surah Sad ayat 35 kita tengok apa yang terjadi selepas Nabi Sulaiman minta itu. Nabi Sulaiman diminta, dia kata qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Lepas daripada tu, ayat tu, Allah kata apa? Fasakharna lahu ar-rih tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Dan kami menjalankan baginya angin-angin. Boleh baca tak terjemahan? Saya tak ada terjemahan dekat sini. Tak apa, yang pentingnya di antara makna ayat itu adalah Allah izinkan angin berjalan dengan bi amrihi, dengan arahan daripada syaitan, dengan arahan daripada syaitan. Dari Allahu Akbar, astaghfirullahalazim. Bukan arahan daripada syaitan, arahan daripada Nabi Sulaiman. Okey, tajri bi amrihi, dengan arahan daripada Nabi Sulaiman, astaghfirullahalazim. Lepas tu ayat yang 37, Allah kata apa? Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas. Dan syaitan-syaitan itu semuanya menjadi pekerja-pekerja Nabi Sulaiman. Kefahamannya begitulah daripada ayat ini. Apa yang Allah kata? Banna, yang membina, jadi juru-juru bina. Wa ghawwas, penyelam-penyelam di dalam laut. Nak ambil buat apa dalam laut pun itu Nabi Sulaiman boleh arahkan syaitan-syaitan ini. Okey, tengok ayat yang ke-38, apa lagi Allah kata? Wa akharina muqarranina fil asfad. Dan selain daripada itu, syaitan-syaitan itu diikat. Muqarranina fil asfad. Diikat, dibelenggu. Jadi kalau kita tengok dekat sini, memang inilah yang Allah bagi kepada Nabi Sulaiman selepas Nabi Sulaiman dengar. Nabi Sulaiman doa dengan doa yang Nabi Sulaiman doa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tanya, adakah syaitan-syaitan itu takut pada Nabi Sulaiman atau tidak? Bukan isu takut, tapi Nabi Sulaiman dah ikat dah pun yang lain daripada syaitan-syaitan yang menjadi juru-juru bina, buruh-buruh binaan dan juga penyelam-penyelam. Okey? Nabi Sulaiman dah boleh. Nabi Sulaiman memang mampu buat benda tu. Bukan sekadar ikut perintah tetapi ada juga syaitan-syaitan yang memang Nabi Sulaiman ikat dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab bila Nabi cuba nak tangkap syaitan tu, dia teringat doa Nabi Sulaiman dan anugerah yang Allah bagi kepada Nabi Sulaiman, maka anugerah itu tidak diberi kepada yang selepas daripada Nabi Sulaiman, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Wallahu alam, kalau siapa claim kata dia boleh ikat syaitan, letak dalam botol ke, boleh tangkap dan sebagainya, wallahu alam, saya tidak mampu dan tidak berupaya nak menerang lebih daripada itu. Bila kita baca dah ayat Quran,
Bila kita tengok ada hadis ini tu sebab kita kefahaman kita dengan apa yang berlaku dalam dunia ini, dunia perawatan dan sebagainya, wallahu alam, itu yang kita boleh faham. Dan apa yang Nabi ajar, bacalah a'udzubillahi minka salasa marrat. Boleh baca lebih tak? Boleh baca lebih, tidak ada masalah. Kalau tak mau juga baca lebih, tidak ada masalah. Jangan berundur daripada nak berjuang dan berperang dengan syaitan, sebab dia adalah musuh Allah SWT yang nyata. Cuma je janganlah solat itu jadi macam majlis jampi serapah pula. Jadi kita cepatkan solat dan habiskan solat dengan segeralah kalau kita dapat gangguan banyak sangat di dalam solat itu sehingga kita rasa tidak selesa, dan kita cepatkan dengan meraihkan rukun-rukun solat, menjalankan solat dengan betul dan habiskan solat itu insya-Allah. Lepas tu apa lagi? A'udzubillah. Boleh tak baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Boleh juga, tidak masalah. Tapi kalau ikut hadis ni, a'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka. Okey. Lepas tu al'anuka bila'natillah hitamma. Al'anuka bila'natillah hitamma. Okey. Lepas itu kita tengok dekat sini bahawa, kejap ikut sekadar perintah, kita tengok dekat sini ada soalan tak? Oh, Puan Niksum, adakah orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat merujuk kepada syaitan dan manusia? Ya, kalau ikut ayat Quran ini termasuk, dalam ayat ni dia tak sebut syaitan. Dalam ayat tadi tu dia sebut alladzina la yu'minuna bil akhirah. Maksudnya yang tidak beriman dengan hari akhirat, maka ia merujuk kepada manusia dan syaitan. Merujuk kepada manusia dan syaitan. Okey. Terima kasih Puan Amnira. Okey, terjemahannya. Okey, yang tu yang saya dah terjemah tadi tu, yang saya minta tu yang ayat-ayat yang selepas daripada tu, bila nak merujuk kepada soalan adakah syaitan itu hanya patuh sahaja ataupun bagaimana. Memang Nabi Sulaiman diberi oleh Allah SWT, izin oleh Allah SWT untuk menguasai syaitan, mengikat syaitan, dan mengarahkan syaitan menjadi tentera-tentera dia, membina bangunan dan penyelam dan banyak lagi lah. Itu Allah sebut sikit je lah. Tapi itulah kekuasaan, kebolehan yang Allah bagi kepada Nabi Sulaiman. Dalam satu perbahasan, ada satu risalah dipanggil dia tesis master yang dibuat oleh Abdul Karim Abidat. Dia bagi buat satu kajian alamul jin, alam jin berdasarkan kitab dan sunnah, muka surat 29 sampai muka surat 42. Di antara konklusinya, dia kata pendapat yang pertama, majoriti pendapat ulama, dia kata jin yurawna, boleh dilihat idza tashakkalu fi ghairi suwarihimul asliyah. Sesungguhnya jin ini boleh dilihat apabila mereka menyerupai dengan makhluk yang lain lah, manusia ke, ataupun pokok-pokok yang bergoyang ke, ataupun bentuk-bentuk yang bukan bentuk asal dia, sebab dia adalah dicipta daripada api. Lepas tu dia kata fi ba'dil awqat, pada waktu-waktu tertentu. Jadi itu sebab bila kita dengar orang nampak dia kata kelibat ke apa ke, dia nampak bila? Waktu biasanya waktu malam lah, senja lah, waktu gelap dan sebagainya kan. Dan li ba'din nas, bagi sesetengah orang, bukan semua orang. Bukan semua orang, bagi sesetengah orang. Jadi kita minta lah, bila kita tak tahan. Saya dulu pernah juga sekali dua nampak, terperasan, wallahualam betul ke tak, tapi takutlah, susah hidup macam tu, susah. Allah uji macam tu, kita susah. Bila Allah uji macam tu, kita rasa susah, kita minta. Alhamdulillah, lepas saya ulang duk baca amalkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq tu, alhamdulillah sampai ke la. Tak ada jumpa, tak ada nampak apa sangat. Ada rasa seram-seram tu, itu biasa. Gangguan-gangguan yang macam tu, itu biasa insya-Allah. Kita lawan insya-Allah. Lawan tetap lawan. Ini syaitan yang kita kena lawan sebenarnya. Adik-beradik kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita berbeza sikit parti politik dan sebagainya, berbeza sikit pendapat, nak bergaduh lebih daripada kita bergaduh dengan syaitan lagi. Maka dengan syaitan ni kita kena lawan, kita kena hamun dia cukup-cukup, halau dia cukup-cukup, bagi dia takut. Kita berani sebab Allah yang ada kuasa melaknat dia, Allah ada kuasa menghancurkan dia, membakar dia, memusnahkan dia dengan dia. Kita minta bantuan daripada Allah Ta'ala. Jadi itu pendapat majoriti ulama. Pendapat yang kedua, dia kata melihat jin ini adalah khusus kepada anbiya alaihimussalatu wassalam faqat. Dia kata hanya untuk para anbiya sahaja.
Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan Ibnu Hazm, An-Nahas, Al-Qushairi dan sebahagian daripada ahli hadis, mereka berpendapat dengan pendapat ini. Jadi kalau kita kata kita nak ikut pendapat Imam Syafi'i tak kata dia tidak berpendapat bahawa manusia boleh tengok syaitan kecuali para nabi. Nampak pendapat Imam Asy-Syafi'i bersama-sama dengan pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga dia kata dinafikan ataupun sebenarnya tidak boleh manusia melihat jin sama ada nabi ataupun bukan nabi. Itu sebahagian daripada pendapat orang, pendapat ahli hadis lah. Jadi kalau kita kata walaupun pendapat ini seolah-olah macam kontra dengan hadis tadi, dia bukan kontra. Maksudnya takwilannya adalah Nabi nampak tu bukan dalam bentuk syaitan yang sebenar lah, bukan dalam bentuk asal. Jadi pendapat yang ketiga ini sebenarnya tidak kontradik, tidak ada pertentangan pun dengan hadis yang kita tengah baca. Cuma ada sedikit takwilan, itu sahaja. Pendapat yang keempat adalah semua orang, maksudnya dia kata ini pendapat yang keempat ni lebih nampak macam luas sangat lah. Dia kata semua orang boleh tengok jin dengan bentuk yang asal. Maksudnya bagi anbiya, bagi nabi-nabi, dan juga liman ikhtassahu Allah bidzalika min ghairil anbiya min al-bashar, dan juga orang-orang yang Allah khususkan, maksudnya orang-orang yang Allah pilih untuk diuji dengan keadaan itulah daripada manusia-manusia walaupun selain daripada para anbiya. Ini pendapat ini disokong ataupun disebut oleh orang kata apa, yang mempelopori pendapat ini adalah Imam Al-Alusi. Ini salah seorang penafsir Al-Quran juga. Ibn Al-Arabi, di antaranya juga yang mengatakan bahawa Nabi dan para Nabi memang nampak dalam bentuk yang asal, dan juga selected ataupun manusia-manusia yang terpilih sahaja di kalangan selain daripada para anbiya. Maka itu dia panggil konklusi ataupun kesimpulan lah. Orang dah buat tesis, master, dia buat tesis master tajuk ini, jadi dia bawa mari dengan segala benda dalil, dia bawa mari conclusionnya, kita tengok itulah maksudnya kebolehan ataupun bolehnya jadi keadaan-keadaan itu di kalangan sesetengah manusia, sesetengah keadaan, sesetengah tempat sahaja. Bukan kita tengok sentiasa kita tengok. Kalau kita boleh tengok syaitan berkata-kata kita tak boleh duduk rumah lah, tak boleh duduk rumah, tak boleh belajar, tak boleh buat apa lah, nampak syaitan ni pun kita tak tahu macam mana rupa dia kan. Wallahualam. Maka itulah keadaan dia. Pungkasum salam Ustaz, benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah di akhir zaman syaitan yang telah diikat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terlepas? Wallahualam. Yang ni wallahualam, saya tidak dapat menjawab. Nanti kita cuba cari, insya-Allah saya cuba salin, sebab benda ni ada perbahasan dia. Even kalau kita kata bercakap tentang syaitan-syaitan yang diikat pada bulan puasa, fasufidatis syayatin wa sulsilatis syayatin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maknanya diikat syaitan itu, jadi selepas daripada bulan puasa, kalau ikut mafhumnya dilepaskanlah. Bagi pendapat yang mengatakan memang diikat itu. Okay? Jadi cerita syaitan-syaitan yang pada zaman Nabi Sulaiman ni, wallahualam, nanti saya dapat jawapan, saya bagi dekat moderator ataupun dekat Opah, nanti minta Opah bagikan kepada Pangkasum, ataupun Pangkasum boleh mesej saya sendiri, nanti saya dapatkan jawapan, insya-Allah. Setakat ni saya tak jumpa lagi tentang perkara itu dan saya mohon maaf, insya-Allah. Okey. Lepas tu Imam An-Nawawi rahimahullah dia kata apa? Dia kata sama-sama. Wayambari ayyu'adzana adzanus salah. Maka sepatutnya diazankan juga dengan azan salat. Maksudnya dalam konteks kita ini di luar solat. Kalau dekat sini seolah-olah macam dia merujuk kepada apa? Kepada dalam solat pun sebenarnya boleh azan. Kalau ikut merujuk kepada ayat Imam Nawawi ni lah. Tapi dalam hadis Nabi tidak suruh azan lah. Jadi lebih aula untuk kita mengikut apa yang Nabi ajarkan sajalah. Dalam solat kita kata a'udzubillah minka.
A'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka. Lebih daripada itu boleh. Jangan melampau sangatlah. Lepas tu al'anuka bila'natillahi tammah. Boleh baca zikir-zikir ini di dalam solat kalau diganggu, nampak gangguan. Kalau setakat was-was itu ada was-was yang biasa sikit, lepas tu dia boleh apa? Dia boleh kawal diri dia. Itu sebab dalam isu was-was ini Nabi ajar sebenarnya kalau kita ragu-ragu jangan layan. Jangan duk layan 4 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 4. Bila syak saja ragu je terus tambah. Dalam hadis Nabi suruh tambah je rakaat. Ragu je tambah terus. Ragu tambah terus. Ambil yang paling sikit. Jangan ambil yang paling banyak. Kadang-kadang kita malas nak solat. Ragu je tiba-tiba dah ragu, tiba-tiba jadi yakin. Itu masalah. Kita pula macam mengelak sikit lah. Sedangkan Nabi dah beritahu dah bila ragu je terus tambah. Tapi kita tengoklah. Kadang-kadang keyakinan kita tu kena develop lah. Kita kena belajar develop keyakinan kita supaya solat kita tidak terganggu. Contohnya juga di dalam bab kita terkeluar angin. Bahasa kasarnya sikit, bukan bahasa kasar, kentut kan dalam dewan bahasa pun sebut kentut juga, tak apalah. Bila kentut, contohnya dalam solat, kita tak tahu kita kentut kita tak yakin pun. Nabi ajar dalam satu hadis, hatta tajid rihan atau tasma' sautan. Atau tasma' sautan atau tajid rihan. Nabi kata macam itulah. Atau maka sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kamu dengar bunyi. Kalau tak dengar bunyi, tak adalah. Au tajid rihan. Ataupun kamu ada bau. Jadi, ada kentut yang kadang-kadang, ini perbahasan tentang kentut sikit lah. Nak bagi tahu kata kita dalam solat, kita kena faham syariat supaya kita solat itu tenang. Tidak diganggu dengan kentut, tidak diganggu dengan apa was-was sikit-sikit. Tak perlu nak, yang macam cerita Nabi sebut, ini memang dia berjuang betul, memang berlawan sungguh dengan syaitan, sebab syaitan datang nak bawa api letak dekat muka dia. Jadi kalau setakat kita lupa rakaat itu bukanlah benda yang membuatkan kita ke arah ini, teruskan solat dalam keadaan yang biasa. Kalau dalam bab kentut tadi ada dua. Sama ada kita bau, kalau dah bau kena berhentilah walaupun tak ada bunyi. Ataupun kita tak ada bau tapi ada bunyi. Tak kiralah bunyi macam mana. Ada bunyi, tak ada bau, kena berhenti juga dan kita ambil wuduk dan mulakan balik solat. Tapi kalau ada dua-dua, lagilah kena berhenti. Jangan buat-buat tak tahu, buat-buat tak faham, buat-buat itu bunyi horn kereta kot. Mana boleh. Kita pun tahu horn kereta macam mana bunyi kan. Orang tongkat motor macam mana bunyi kan. Jadi itu kita faham. Nabi mengajarkan kita bagaimana membina keyakinan di dalam solat. Jangan layan syaitan-syaitan ini. Kali itu was-was yang sikit-sikit. Kalau yang besar-besar, inilah yang kita kena buat. Kita kena baca, insya-Allah. Ada soalan lagi tak? Okey, sama-sama. Okey, kita teruskan kepada hadis yang seterusnya. Akhrajahu Muslim. Ini takhrij dia dalam Muslim ada, dalam An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i juga ada. Lepas tu kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Faqad rawaina fi sahih Muslim an Suhail ibn Abi Salih annahu qala arsalani abi ila Bani Harithah. Moderator, kita ada kelas lagi ke lepas ni jadualnya, sebab hadis ni saya rasa boleh makan masa juga ni sikit. Tak ada Ustaz, boleh teruskan. Okay, tak ada, saya lebih sikit tak apa ya. Okey, insya-Allah. Okey. Rawaina fi sahih Muslim an Suhail bin Abi Salih annahu qala arsalani abi ila Bani Harithah wa ma'i ghulamun lana aw sahibun lana fanadahu munadin min ha'itin bismihi wa ashrafa alladhi ma'i 'ala al-ha'it falam yara shay'an wa ushrifu alladhi ma'i 'ala al-ha'it falam yara shay'an. Saya nak tengok kitab yang lain. Wa ashrafa alladhi ma'i. Okey. Okey. Lepas tu falam yara shay'an. Falam yara shay'an. Fadhakartu dhalika li abi. Fadhakartu dhalika li abi aw sahibun lana. Saya tengah comparekan dua kitab ini supaya saya baca teks yang seumpamanya lah. Okey. Fadhakartu dhalika li abi faqala law sya'artu annaka talqa hadha lam ursilka walakin idza sami'ta sautan fanadi bis salah
fa inni sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna syaitan idza nudiya bis salati adbara. Okey, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim daripada Suhail bin Abi Saleh, daripada Suhail dan bin Abi Saleh, bahawa sesungguhnya dia telah mengutuskan ayahku telah mengutuskan aku kepada untuk pergi kepada Bani Harithah. Bani Harithah ni maksudnya kita kata pergi ke kabilah lain lah, dia macam kampung lain lah. Okey, wa ma'i ghulam, dan bersama-sama aku ada seorang pekerja lah, ghulam ataupun kawan, Dekat terjemahan Hidayah ini dia tak ada terjemah au sahibun lana tu. Dia tidak terjemah, dia kata bahawa pembantuku sahaja. Dia tak ada terjemah yang sahibun lana tu. Okay. Pembantu ataupun kawan lah, kawan kami. Macam tu lah, maksudnya ada peneman. Lepas tu bila dengar duk berjalan tu, dia dengar ada suara memanggil dia di belakang tembok dengan nama dia. Dia macam cerita seram sikit lah. Sepatutnya baca hadis ni dia ada muzik-muzik kan. Tapi tak payahlah buat cerita macam tu. Nak ceritanya keadaan itu terjadi. Biasa tak ada orang panggil, dengar orang panggil nama kita kan. Azhar, macam dekat asrama tu biasa. Biasa dengar, adalah sekali dua panggil dalam tanda, panggil, kenapa ni panggil-panggil dalam tanda, tengok memang tak ada orang. Kat setengah-setengah tempat lain pun kadang ada lah usikan kadang-kadang tu lah nak bergurau. Kadang-kadang bergurau tak kena tempat, kita jadi takut. Tak kena tempat dekat kita. Syaitan memang tempat dia bergurau tak tentu hala. Itu sebab nak bergurau kena tengok tempat. Bergurau tak tentu hala ni ikut na'udzubillah. Maksudnya tak kena gaya. Syaitan dia memang bergurau nak bagi takut lah. Memang nak bagi orang takut, nak mengganggu. Wa ashraf alladhi ma'i 'ala al-haid falam yara syai'an. Kemudian dia kata apabila kamu mendengar kemudian memanggil pembantuku menoleh ke arah tembok. Kemudian wa ashraf alladhi ma'i. Kemudian bukan dia yang melihat, tapi orang yang bersama-sama dengan dia, kawan teman tu tengok. Dia di balik tembok tu, tengok dekat tembok tu yang arah suara itu datang, falam yara syai'an. Tengok tak ada siapa-siapa pun. Tak ada siapa-siapa pun. Suara saja mengusik. Fa dzakartu dzalika. Itu sebab kata ingat kalau sekali panggil tak payah layan lah. Ataupun kalau panggilan tu memang dia sebenarnya kalau kita dengar panggilan orang minta tolong jauh, panggilan dia lain. Tapi kalau macam panggilan Azhar, macam pelan kan, macam tak ada apa-apa yang urgent. Tapi ada suara tu memanggil lah. Yang tu kalau tak payah layan lah. Nama Fatimah kan. Siti ke contohnya kan. Jangan layan lah, kecuali macam Siti mai-set. Lain lah kan. Siap ada bahasa Kedah lagi kan. Mai kan. Mari set orang Perak panggil kan contohnya. Jadi kalau macam tu ni lah. Tapi kalau sekadar panggil nama aja, tengok. Kalau tak payah layan, pergi jalan je. InsyaAllah tak ada apa-apa, insyaAllah. Okay. Kemudian dia pun cerita, aku menceritakan. Meh koma kan, kata orang Perak kan. Tak apa. Kalau macam tu kita sedar, tapi kalau sekadar panggil nama, itu agak confusing. Agak macam suspicious sikit lah. Yeah. Jadi tak payah tengok pun tak apa. Tak payah tengok, terus je jalan. Tak payah layan. Okay. Hadis ini bukan mengajar kita supaya bila ada panggilan kita pergi tengok, tak. Dia tidak mengajar. Ini periwayatan saja apa yang berlaku. Jadi kalau kita nak faham bahawa kalau ada suara macam tu, tak payah layan, terus jalan je. Terus saja meneruskan kerja kita. Aku menyebut benda ni kepada ayahku. Lepas tu ayah kata, dan ayah dia kata, lau sya'artu, kalau aku rasa macam benda ni akan terjadilah, kamu akan berjumpa, terjadi benda ni kepada kamu, aku tak akan utuskan kamu lah. Ini ada perkataan lau dalam hadis ini. Nanti kita tengok perbahasan tentang lau. Walakin idza sami'ta sautan, tetapi kalau kamu dengar suara, ini ajaran, ini nasihat daripada Saleh bin Suhaib bin Abi Saleh. Abi Saleh ini yang sebut ni, kata
Tapi kalau kamu dengar suara yang begitu memanggil kamu, memanggil kamu macam tu, macam mengusik, dia kata apa? Fanadi bis salah. Maka azanlah. Sesungguhnya aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, sesungguhnya syaitan apabila dikumandangkan azan untuk solat, adbara, dia akan lari. Dia akan lari. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Muslim rahimahullah mengeluarkan di dalam bab solat dengan lafaz inna syaitan idza nudiya bis salah walla walahu husas. Sesungguhnya syaitan apabila bila dikumandangkan azan untuk solat, ada azan, diazankan, maka dia ni lari bukan lari saja, walahu husas. Dalam riwayat yang lain lagi, walahu durat. Kita dah jumpa dah hadis ni sebenarnya. Husas dan durat ini dia kentut yang berbunyi. Dalam bahasa Arab dia ada tiga lah. Husas satu, husas dengan durat, kentut yang ada bunyi. Fusa, kentut yang tak ada bunyi. Dia macam perlahan, jadi tiba-tiba ada bau je kan. Perangkat samar. Dia tak ada bunyi tapi dia ada bau. Yang tu memang ni lah. Memang tak okey lah. Tapi yang nak ceritanya, syaitan ini lari dalam keadaan yang terkentut-kentut, kentut yang berbunyi-bunyi, kentut yang berbunyi. Maka nak gambarkan syaitan ni akan lari. Itu sebab azan dengan tegas, azan dengan minta tolong daripada Allah Ta'ala supaya syaitan ni lari. Syaitan ni tidak mengganggu kita. Iqamah. Kalau ikut dekat sini dia kata azan bis salah. Azan bis salah, tapi azan bis salah kita faham azan tu lah. Tetapi kalau kita duk baca hadis yang sebelum ni, iqamah pun termasuk di dalam azan juga untuk panggil solat. Tapi dekat sini kalau kita faham, dia adalah istilah kepada azan untuk memanggil solat. Dia bukan azan untuk mendirikan solat. Okay? Jadi kalau saya tak berani nak kata boleh, tetapi sebab dalam hadis ini dia kata azan untuk solat, azan memanggil orang solat. Dia tak sama dengan iqamah. Iqamah mengajak orang mendirikan solat. Azan adalah memanggil orang untuk datang ke surau, datang ke masjid untuk menentukan waktu solat. Wallahu alam. Jadi boleh azan. Kalau kita tak pandai nak baca ruqyah ke apa ke, inilah. Betul ke Ustaz time azan je insya-Allah azan. Betul ke Ustaz kalau time azan jangan masuk toilet, syaitan lari masuk toilet. Syaitan lari masuk toilet ni tak ada dalil lah kata syaitan lari masuk toilet, tapi toilet memang tempat syaitan lah. Dia tak lari pun dia memang duduk situ. Tempat-tempat kotor ni tempat syaitan. Marabitil ibil, kandang-kandang ibil, kandang-kandang unta, kandang-kandang lembu kita ni, tempat-tempat taik banyak ni, najis-najis banyak ni, tempat kotor memang tempat syaitan lah. Tempat syaitan. Kalau iqamah, kalau tak dan juga nak azan, tapi kita kena faham lah yang disuruh adalah azan, tiba-tiba kita lupa azan, kita ingat iqamat je lah. Maksudnya yang saya jawab ni bukan saya mengajar lain daripada Nabi ajar. Maksudnya kita kena buat adalah azan untuk solat. Tapi kalau yang saya kata tadi, kalau tiba-tiba kita takut sangat, kita terlupa azan. Sebab orang perempuan kadang dia mungkin dia dengar azan, selalu dengar azan, tapi orang lelaki lebih dengar azan dekat sikit sebab kalau dia pergi surau awal kan, contohnya. Tapi manalah tahu masa tu kita terlupa nak azan, kita tahu iqamat saja. Iqamat adalah, saya tidak mengatakan ini yang diajarkan, tetapi mengambil paling minimum insya-Allah. Sebelum mulakan solat bolehkah amalkan doa a'udzubillahi minka? Kalau ikut dekat hadis ini, dia bukan amalan. Sebab kita untuk solat, kita dah ada bacaan-bacaan masa kita lepas azan, di antara azan dan iqamah, bila dah panggil untuk iqamah kan ada bacaan-bacaan, dan bila kita sampai dekat saf, boleh rujuk dalam kitab Al-Azkar ni, dah ada dah dalam bab-bab itu. Kita dah belajar dah tentang itu. Jadi kalau kita kata kita nak khususkan a'udzubillahi minka dan al-anuka bila'natillahi tammah ini sebelum solat, macam tak kena pula, sebab ada orang dia tidak ada was-was pun, dia angkat takbir Allahu Akbar,
Itu sebab angkat takbir ni senang sangat sebenarnya. Pergi duduk dekat tiga sembahyang tu dekat Uqsar. Kita nak dah lintas dah, kita nak solat apa? Nak solat apa? Solat subuh ke isyak ke? Allahu Akbar. Dah, jangan layan dah. Sebab kita confirm dah kita sembahyang. Mana ada Allahu Akbar lepas tu makan Maggi, tak ada. Allahu Akbar kita solat dah. Dah sah dah insya-Allah solat tu. Perempuan boleh ke azan? Tak boleh. Kalau ikut syariatnya tidak boleh. Kalau ikut syariat tidak boleh. Tapi azan untuk menghalau syaitan ni boleh lah. Azan untuk menghalau syaitan ni tidak ada masalah. Ni cerita kalau azan untuk solat itu tidak disyariatkan untuk perempuan mengazankan, mengumandangkan azan. Tapi kalau untuk isu menghindar gangguan syaitan dibolehkan, insya-Allah dibolehkan. Tambah-tambah kita dalam keluarga kita itu sebab dalam bab syaitan ini kita jangan menunggu ada orang mari ruqyah kita. Kita jangan tunggu ada ustaz. Kalau jadi apa-apa panggil ustaz. Kalau jadi apa-apa ustaz. Ustaz ada bini dia, ada anak dia, nak jaga sekolah, nak jaga pejabat, nak ada kerja dia, nak tukang dan sebagainya kan. Jadi ustaz-ustaz pun ada kerja dia juga. Dia bukan kerja nak merawat, nak meruqyah orang je. Tapi saya cakap ni bukan kata nak ceritanya maksudnya seboleh-bolehnya kena rawat diri sendiri, kena lawan diri sendiri. Nabi dah ajar dah. Nabi dah ajar kita bagaimana azan, tak ada masalah. InsyaAllah tak ada masalah. Cumanya janganlah keluar rumah azan, kat luar rumah pula orang lain dengar suara kita pula. Jadi bagi orang perempuan, untuk isu-isu yang gangguan syaitan sebagainya, boleh azan insyaAllah. Boleh azan. Sebab azan ini sebenarnya dia bukan Allahu Akbar dengan suara yang mendayu-dayu dan sebagainya sehingga boleh menjadikan ianya adalah aurat. Maka dari segi syariat tak boleh azan dekat masjid untuk panggil orang solat. Tapi kalau dalam bab ini syaitan ini perempuan insya-Allah dibolehkan azan untuk tujuan menghalau, menghindarkan syaitan. Wallahu a'lam. Ustaz, pernah berlaku kereta kawan saya mati enjin saya tiba-tiba di tengah malam jalan yang sunyi dan gelap, tetapi setelah azan alhamdulillah keretanya itu boleh start semula. Wallahu a'lam. Dia ada banyak benda-benda yang kadang-kadang kita tak percaya kepada perkara mistik, tetapi dia jadi macam kita boleh percaya. Kita tak kata syaitan itu berkuasa, tetapi dia boleh mengganggu. Segala benda boleh berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang ada je orang start kereta tak boleh, tapi suami dia start kereta boleh. Anak dia mari start kereta okey je kan. Mungkin masa dia start tu ignition tak cukup okey ke apa ke kan. So dia boleh jadi macam-macam keadaan boleh jadilah. Janganlah pula kita start kereta sekali tak boleh. Lepas tu kita pun azan sekali, lepas tu lari, lepas tu kita syaitan lah kacau kereta aku ni. Lepas tu kita makin lama makin takut. Makin lama makin takut. Tapi tidak ada masalah lah kalau kita rasa macam dia cuba tengok keadaan ni. Kadang-kadang kawan kita tu tengah malam jalan sunyi, dia rasa takut. Bila dia rasa takut, dia rasa macam terganggu dengan syaitan. Maka dibolehkanlah untuk dia azan dan mungkin dengan sebab itu syaitan lari dan alhamdulillah kereta dia boleh start. Itu benda-benda yang semuanya possible. Semuanya maksudnya tidak mustahil untuk berlaku. Saya sendiri pernah kereta saya breakdown daripada pukul 6 sebelum maghrib, adalah kerja-kerja sikit itu buat lewat. Tak lewat sangat sebenarnya, dalam pukul 6, 6.30 itu saya mungkin dah agak lewat juga. Pukul 6 petang tak boleh start, dua orang pomen mari buat kerja, pomen pun pening, dua-dua pomen pening, tak tahu cerita apa sampai pukul 2 pagi. Kereta saya hanya boleh start, boleh berjalan dengan kelajuan yang macam siput. Lampu tak boleh on, aircon tak boleh on, semua tak boleh on, semua elektronik tak boleh on, tapi enjin bergerak. Dan saya keluar, macam-macam cerita lah, mesti orang-orang yang duduk dengan saya dalam kebun kelapa sawit masa tu, dalam 4-5 orang tu, macam-macam cerita lah, duduk cerita dekat saya. Tapi yalah, ada benda yang kita dengar je lah, malah nak ambil pot sangat. Tapi kita tidak mengatakan benda tu mustahil, dan jangan sesekali meremehkan orang-orang yang diuji dan diberi kebolehan oleh Allah Ta'ala untuk melihat perkara-perkara ini dalam bentuk yang Allah izinkan. Itu sebab bila orang cerita tentang dia diganggu, dia nampak kelibat dan sebagainya, jangan perkecilkan dan jangan lekehkan. Kita bantu dia minta dia jadi kuat. Kita bantu dia mana yang kita boleh lah, insya-Allah. Ajarkan doa-doa yang Nabi ajar ni. Jadi kalau yang ni dia dalam solat, di luar solat boleh guna tak? Boleh guna, tidak ada masalah. Jangan khususkan.
Tapi di dalam solat ada dalil tak? Ada dalil. Kita boleh baca a'udzubillahi minka al'anuka bila'natillah. Boleh baca di dalam solat. Tidak ada masalah dalam konteks kita berhadapan dengan gangguan-gangguan syaitan ini. Okey. Jadi dekat sini dah. Okey, perkataan lau tu nanti kita baca dalam sesi yang akan datang. Sebab ada perbahasan tentang lau tu. Kadang-kadang kita kata kita dengar orang cakap, dia kata kalaulah aku baca buku mungkin aku dapat lebih baik kot. Kita kata tak boleh cakap lau tu syaitan. Jadi senang sangat mensyaitankan ayat-ayat orang ni pun kadang-kadang susah juga sebab kita kurang ilmu. Kita baca satu hadis saja, lepas tu kita generalize untuk semua. Itu sebab memahami Islam dia tidaklah orang kata apa, mudah-mudah kita nak hukum orang itu dan ini tanpa kita memahami konteksnya secara benar. Jadi lau yang macam mana, kalau yang macam mana yang membuka jalan kepada perbuatan syaitan itu, dan kalau yang macam mana yang kita boleh sebenarnya dalam konteks yang tertentu supaya kita mempelajari kesilapan-kesilapan kita merancang kan. InsyaAllah kita akan jumpa dan membahaskan perkara itu dalam sesi yang akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penjelasan ilmunya. Saya cuba cari jawapan dia insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Semoga itu dengan diharapkan para jemaah dapat memperolehi manfaat melalui proses ilmu ini, dan kita akan ada lagi sesi sambungan seterusnya Ustaz. Saya akan jumpa Ustaz lagi pada hari Jumaat ini insya-Allah Ustaz ya. Insya-Allah. Okey, baik Ustaz, kita tutuplah dulu, tangguhkan dulu Ustaz dengan tasbih kafarah dan surah Al-'Asr. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.